Selamat pagi diucapkan kepada pembincangan. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan topik tutorial 1. Saya Anisha memulakan pembentangan ini. Berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentadsiran bahasa Melayu, iaitu terdapat 4 kemahiran. Saya akan jelaskan kemahiran mendengar dan bertutur. Standard kandungan yang ada dalam kemahiran ini ialah boleh mendengar dan memberikan respon semasa berkomunikasi dalam situasi formal ataupun tidak formal. Selain itu, bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Seterusnya, bercerita dan menceritakan perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Standard pembelajarannya pula ialah mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semua ujaran dalam situasi formal. Selain itu, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang diujarkan, sekaligus mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan secara kritis dan kreatif. Seterusnya, bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan tentang bahan multimedia secara bertatu sila. Di samping itu, bersoal jawab untuk menjana idea tentang sesuatu perkara dan akhir sekali bercerita dengan sebutan yang betul, intonasi dan gaya yang sesuai. Seterusnya, saya ingin menjelaskan tentang kemahiran yang kedua, iaitu ketiga sebenarnya, iaitu kemahiran membaca. Standard kandungannya ialah membaca dan memahami pelbagai bahan sastra dan bukan sastra. Seterusnya, membaca dan menilai pelbagai bahan untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman. Dan akhir sekali, membaca dan mengapresiasi pelbagai bahan sastra dan bukan sastra. Untuk standard pembelajarannya pula ialah murid boleh membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul, memahami kandungan teks dan mengenal pasti idea utama serta maklumat tersurat dan tersirat, membuat rumusan dan penilaian terhadap bahan yang dibaca, sekaligus mengapresiasi karya sastra melalui pembacaan dan persembahan. Sekian daripada saya. Yang ketiga ialah kemahiran menulis. Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan seseorang untuk menyampaikan idea serta maklumat dengan cara yang lebih jelas dan lebih teratur. Kemahiran menulis ini merupakan salah satu komponen penting dalam kemahiran berbahasa selain daripada kemahiran mendengar, bertutur dan membaca. Standard kandungan yang mempunyai kemahiran menulis ini termasuklah 3.1 iaitu asas menulis. Yang kedua, menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Ayat yang bermakna ini merujuk kepada penulisan ayat tanya, ayat pernyata ataupun ayat perintah. Yang ketiga ialah menghasilkan penulisan. Menghasilkan penulisan ini kita boleh berikan contoh seperti penulisan puisi iaitu sajak dan pantun. Yang keempat ialah mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Standard pembelajaran dalam kemahiran menulis ini ialah menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai. Yang kedua, membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Yang ketiga, mencatat maklumat berdasarkan bahan yang dilihat, dibaca dan didengar, serta menulis teks prosa yang telah diimlakkan. Yang keempat, mengedit dan memurnikan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Baiklah, saya akan meneruskan perbincangan dengan membincangkan tentang perbandingan antara kemahiran mendengar secara aktif dan juga kemahiran mendengar secara pasif. Jadi, kita akan melihat kepada persamaan dia dulu. Jadi, persamaan yang pertama antara kedua-dua kemahiran tersebut ialah kedua-dua kemahiran adalah melibatkan deria pendengaran. Jadi, kita tahu sama ada dia kemahiran mendengar secara aktif ataupun mendengar secara pasif. Apa yang kita perlu buat kalau kita tahu dia tentang kemahiran mendengar,
pastilah kita perlukan telinga kan. Jadi kita perlu pasang telinga kita supaya kita dapat maklumat daripada penutur. Okey, jadi yang seterusnya persamaan yang antara kedua-dua kemahiran tersebut adalah bertujuan untuk memahami mesej. Sama ada kemahiran aktif, mendengar secara aktif ataupun pasif. Kita tahu bahawa kedua-dua kemahiran tersebut memerlukan kita untuk memahami apa mesej yang disampaikan oleh penutur. Jadi, persamaan yang ketiga ialah kedua-dua kemahiran tersebut bergantung kepada tumpuan lah. Dari segi ini macam, maksud saya, dia tak kisah dia punya tahap keterlibatan tu macam mana. Contoh macam kalau kemahiran mendengar secara aktif, dia akan berlaku interaksi secara dua hala. Manakala kalau kemahiran mendengar secara pasif, pendengar tu tak akan memberi respon. Walau bagaimanapun, kita perlu tetap fokus lah agar macam maklumat yang disampaikan oleh penutur tu kita dapat faham dengan jelas. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada perbezaan antara kemahiran mendengar secara aktif dan juga kemahiran mendengar secara pasif. Jadi, perbezaan yang pertama adalah bagi kemahiran mendengar secara aktif, dia dikenali sebagai mendengar secara interaktif. Hal ini kerana berlakunya hubungan dua hala. Manakala bagi kemahiran mendengar secara pasif pula, dia dikenali sebagai mendengar secara tidak interaktif lah. Sebab kita tahu, kalau dalam kemahiran mendengar secara pasif ni, cuma penutur yang bercakap, memberi maklumat, manakala pendengar hanya macam duduk diam saja, tidak memberikan respon sama daripada bentuk kata-kata ataupun dari segi fizikal, menganggukkan kepala ataupun menggeleng. Okay? Jadi yang seterusnya, perbezaan yang seterusnya bagi kemahiran mendengar secara aktif, dia melibatkan kedua-dua pihak, iaitu pihak penutur dan pihak pendengar. Jadi kalau kita tahu, seperti yang kita tahulah, kalau kemahiran mendengar secara aktif ni, contoh dalam sesi soal jawab, penutur akan contohnya memberikan soalan, lepas tu pendengar pula akan menjawab. Jadi dia melibatkan dua-dua pihak lah. Jadi tetapi kalau untuk kemahiran mendengar secara pasif pula, dia tidak melibatkan kedua-dua pihak, iaitu dia hanya melibatkan penutur saja. Macam saya cakap tadi, penutur bercakap, tapi pendengar tidak memberikan respon apa-apa. Hanya duduk diam dan cuba untuk macam menerima maklumat yang diberikan oleh penutur. Okey, perbezaan yang ketiga adalah bagi kemahiran mendengar secara aktif ni, pendengar boleh macam mencelah semasa penutur tu bercakap. Contohnya dengan mengemukakan soalan lah. Contohnya dalam situasi dalam kelas kan, cikgu tengah mengajar, bercakap, mengajar satu topik, lepas tu pelajar dia rasa macam tak faham, jadi boleh angkat tangan, mencelah cikgu, boleh saya tanya apa ni, macam tu. Okay. Jadi berlakunya lah interaksi dua hala dalam ni. Tetapi untuk kemahiran mendengar secara pasif, dia punya pendengar tu dia tak mencelah, dia cuma bagi ruang untuk dia punya penutur je bercakap. Contohnya dalam satu sesi taklimat lah. Jadi penceramah ataupun orang yang menyampaikan taklimat tersebut akan bercakap, manakala pelajar ataupun sesiapa yang mendengar akan duduk saja cuba memahami, masukkan dalam otak maklumat yang diterima macam tu. Okey. Jadi yang terakhir, perbezaan yang terakhir adalah jadi untuk kemahiran mendengar secara aktif, dia dapat memahami maklumat yang disampaikan oleh penutur dengan baiklah. Hal ini sebab berlakunya interaksi dua hala. Jadi bila berlakunya interaksi dua hala, dia dapat macam pelajar tu bila dia tak faham apa yang cikgu tanya, cikgu dia ajar, dia boleh bertanya. Jadi bila dia bertanya, dia akan menjadi lebih faham lah tentang apa yang topik yang diajarkan oleh cikgu dia. Okay? Tetapi kalau untuk kemahiran mendengar secara pasif, dia tak dapat, mungkin dia dapat maklumat tapi mungkin tak berapa jelas ataupun dia tak faham sangat apa yang maklumat yang disampaikan oleh penutur tersebut. Ya, jadi begitulah. Sekian sahaja daripada saya.